Parlimen P151 Simpang Renggam yang terletak bersebelahan Parlimen Air Hitam, Parlimen Pontian dan Parlimen Kulai mempunyai dua kawasan Dewan Undangan Negeri iaitu N26 Macap dan N27 Layang-Layang. Parlimen Simpang Renggam mempunyai jumlah penduduk seramai 65,000 orang dengan 56% daripadanya adalah orang Melayu, 34% Cina dan kaum India serta lain-lain sebanyak 10%. Parlimen P151 Simpang Renggam diterajui Yang Berhormat Liang Tek Meng dari Parti Gerakan. Sekalipun masih dianggap baru dalam menerajui kawasan parlimen, namun kunjungan kru khabar Malaysia baru-baru ini mendapati rakyat di Parlimen Simpang Renggam begitu menyenanginya. Masakan tidak, YB Liang Tek Meng sentiasa berusaha dalam merungkai apa jua permasalahan yang dihadapi rakyat tanpa mengira kaum serta fahaman politik. Dia akan tanya apa sebab dia tidak diluruskan, sebab-sebabnya. Nanti kita boleh bantu buat aduan lagi tak? Misi dan visi beliau diterjemahkan ke beberapa buah projek pembangunan, terutamanya dalam menaik taraf kemudahan dan infrastruktur asas. Yang kini rancak dijalankan adalah pembinaan jalan raya yang menghubungkan Pekan Layang-Layang dengan Bandar Tenggara dan Kulai Jaya. Jalan alternatif ini dibina bukan sahaja bertujuan memudahkan laluan penduduk, malah ia menjadi laluan logistik untuk kegiatan penanaman sawit serta aktiviti penternakan ikan hiasan iaitu dua sektor ekonomi yang banyak menjana pendapatan penduduk di Parlimen Simpang Renggam. Jalan ni kami namakan Jalan Ladang FCA yang sepanjang 16 km yang menghubungkan dua pekan, Pekan Layang-Layang dan Bandar Tenggara. Sebelum ni dia adalah jalan tanah merah. Jadi apabila hujan lebat, jadi jalan jadi licin. Jadi lori-lori yang nak bawa hasil sawit ni nak keluar tak boleh kan. Jadi saya nak ucapkan banyak terima kasihlah kepada pihak KKLW kerana pada tahun 2010 kami dapat peruntukan sebanyak RM800,000 untuk menurak sebagai jalan laterit. Jadi saya nak ucapkan lagi terima kasih kerana tahun ni kita dapat peruntukan sebanyak 10 juta untuk menurak dengan tah jalan ini. Jadi dengan adanya jalan ini saya berharaplah ia dapat membawa kemajuan terutamanya perindustrian hiliran di sini kerana banyak lot-lot ni adalah lot antarabangsa. Ya, jadi saya memang harapkan ia boleh dijadikan sebagai salah satu pusat perindustrian hiliran di Pekan Layang-Layang. Menyedari kepesatan Pekan Layang-Layang, sebuah pekan baru yang dilengkapi pelbagai kemudahan dan infra kini dibuka untuk dimanfaatkan penduduk. Jika dahulunya Pekan Layang-Layang dipenuhi deretan kedai-kedai lama, kini ia berubah wajah. Rangkaian premis yang berkonsepkan rekaan moden memperlihatkan lagi arus pembangunan efektif di parlimen ini yang semestinya bakal membuka banyak peluang pekerjaan terutama sekali kepada penduduk di sini. Saya nak ucapkan berbanyak terima kasih kepada pihak Kerajaan Negeri Johor kerana telah berjaya melaksanakan projek penswastaan perumahan di Pekan Layang-Layang baru. Ia adalah projek usaha sama antara UPEN dengan sebuah syarikat pemaju Michelin. Dengan adanya projek begini, kita nampak ada kemajuan dan juga memang membawa perubahan wajah baru ke Pekan Layang-Layang ini. Dan dengan ada kelengkapan seperti bilik bomba dan sebagainya, maka keselamatan, keselesaan penduduk di sini memang terjagalah. Itu yang saya memang berbanyak terima kasih kepada pihak Kerajaan Negeri Johor. Wajah Pekan Layang-Layang juga bakal berubah drastik susulan pembinaan landasan berkembar kereta api bakal dimulakan tidak lama lagi. Projek Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB ini bertujuan menaik taraf landasan sedia ada untuk keselesaan penumpang yang kini semakin ramai. Kami bersama-sama Adun Layang-Layang Yang Berhormat On Muhammad Yassin sempat mengunjungi stesen kereta api berkenaan yang bakal meninggalkan sejarah apabila projek landasan berkembar ini dimulakan. Suatu hari nanti, Parlimen Simpang Renggam bakal menjadi pengeluar utama penternakan ikan hiasan negara.
mendapat permintaan tinggi khususnya dari luar negara. Baka maupun bibit ikan yang diekspor adalah terdiri daripada spesies terbaik lagi bernilai tinggi. Antara negara yang mengimport ikan hiasan dari Parlimen Simpang Renggam termasuk China, Taiwan dan Jepun. Spesies kelisa atau arowana sememangnya mendapat permintaan yang terbanyak. Aqualeader Aquarium Company sendirian berhad yang beroperasi sejak tahun 1996 menternak pelbagai spesies ikan hiasan yang bernilai tinggi di pasaran. Semasa lawatan bersama ahli Parlimen Simpang Renggam, lensa kamera kami sempat merakam proses pembiakan ikan arowana bermula daripada anak ikan berusia seawal 1 hari sehingga ke peringkat ikan tersebut bakal dipasarkan. Bagi memenuhi syarat pengeluaran, setiap ikan arowana ini dimasukkan chip ke dalam badan sebagai tanda pendaftaran bagi urusan jual beli. Kita sudah bisnes di sini sudah 17 tahun. Saya pun ini 17 tahun saya pun mau terima kasih itu bantuan dari YB Liang lagi tuanku pun pernah itu tunjukkan support dia kepada itu ikan hiasan. Dia pun pernah datang ladang saya macam tunjuk support itu. YB pun selalu ada bantu itu ikan hiasan bisnes di dalam macam Parlimen pun ada cakap banyak macam kasih banyak suggestion kepada kerajaan. Masalah kita yang paling besar itu kita tak cukup tanah buat itu bisnes besar lagi. Kalau kita ada lagi tanah, kita boleh buat bisnes ini lagi besar, boleh bawa lagi income untuk Malaysia. Nilai ekspor tahunan daripada layang-layang ataupun kawasan Parlimen Simpang Renggam dalam bidang penternakan ikan hiasan setahun lebih kurang 33 juta dan jumlah keseluruhan nilai ekspor Malaysia tahunan lebih kurang 100 juta lebih. Makna 30% sebenarnya datang daripada kawasan Simpang Renggam. Jadi saya sebagai pengurusi MPPP selama ni dah banyak kali saya berdialog dengan Persatuan Penternak Ikan Hiasan Negeri Johor dan juga saya membantu mereka dari segi bantuan dan cuba selesaikan masalah-masalah. Antaranya memang paling besar ialah masalah tanah, mana tanah tak cukup. Jadi sebenarnya 2 tahun lepas semasa ada lawatan MB Menteri Besar Negeri Johor ke kawasan ini, pernah kami mengemukakan satu memorandum. Jadi di pihak kerajaan negeri sebenarnya tengah mengenal pastikan tanah untuk peternak ikan hiasan. Mungkin bukan di kawasan ini, mungkin lebih jauh sikit di daerah Kota Tinggi. Jadi saya sebagai harapan besar saya lah kalau kita dapat lagi tanah yang lebih besar, dapat kita menggiatkan lagi peternakan ikan hiasan di kawasan kita.